Riz. Ya ada. Siapa present hari ni? Hari ni first Alia Najwa dulu. Lepas tu kumpulan Ifa present kan? Ifa saya present. Oh, Ifa present. Okay, Ifa present. Lepas tu kumpulan si Syah. So kumpulan Ifa hari ni dia nak present bahasa Agras atau tidak saya tadi? Tak, untuk questionnaire dulu nak. Questionnaire dulu. Yang Alia baru pasal graph. Okay. Okay, sila. Tapi sebelum tu masa awal medium ada suruh tengok tajuk. Nak tengok tajuk. Tajuk ni sesuai tu. Tunjuk semua ya Alia. Scroll bawah punya question active. Saya tak nampak you punya ni slide. Dia dah present ke? Kenapa saya tak nampak? Sekejap lagi saya try balik. Baca doa dulu siapa-siapa seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekejap. Boleh start ke? Kenapa Riz baca doa tak habis Riz? Riz mana terkeluar ke? Faiz? Tak salah saya tak okey tadi. Sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa syuh alaina min ghaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fadlan walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, silakan. Alia. Tak nampak pun you punya ni Alia. Tak nampak. Ada bila? Kenapa saya tak nampak Sudah. Tak boleh lagi ke madam? Saya besarkan skrin sikit. Besarkan dia ni. Hafal. Okay. Madam dah nampak ke? Tak nampak. Sekejap. No, terkeluar. Sedih. Okay, nampak dah. Okay. Ni boleh dengar suara saya? Boleh madam. Okay dah. Boleh ada. Dah nampak dah. Kalau nak cek tajuk ni madam tunjuk questionnaire dulu ke? Tunjuk questionnaire teruslah sebab kalau perlu kan saya nak tengok Tapi itu saya dah cek. Tapi kalau boleh saya nak cek yang bahagian graph. Bahagian? Graph yang buat. Oh, you dah check ni questionnaire? Tapi saya betul dah. Betul dah? Tapi tengoklah sekali lagi. Semua okay. How many hours level of your understanding? Check dah itu kan? Sekejap. Kemudian okay, soalan 5 ke bawah tu you ni.
Lagi? Sikit enggak soalan? Oh, okay, saya tambah lagi madam. Sikit benar soalan ni ha. Contohnya, okey, yang min tadi tu kan? Okay, madam. Yang min tu ada satu je kan? 2. Question 5 and question 6. Min tu ada 2. Nah, ini tambah dalam 3 Ya. soalan madam. Okay. Sebab cuba kalau tengok you punya introduction tu, apa lagi yang you sebut dalam intro tu kan? Boleh lah. Tambah dekat min tu ke, macam tu. Dah sebut. Kalau tengok intro you tu, apa lagi yang belum? Yang belum ditanya. Belum tanya. Tak apa, nanti you tengok balik lah. Okay madam. Study habit, sekejap you tengok you tulis semula-semula Study habit is essential for the university students. This is because will determine the students' academic performance. Determine, ayat tu you baikilah balik. Okay madam. Academic performance is a prominent indicate for the university to evaluate. Therefore, excellent yang online offline ni you ada tanya tak? Ada madam. Ada tanya Okay. So sekarang you dah collect data ya? Dah. Dah? Dah. Kalau dah collect data, nak baiki soalan macam mananya dah collect kan? Oh, tapi bukan kalau tunjuk je kena cikgu buat balik tapi Orang Terengganu mana ni? Duduk mana? Alia orang mana? Tubik Terengganu buat orang mana? Orang mana ni? Alia? bahasa panjang kalau Terengganu. Kalau Terengganu je. So ahli kumpulan you semua orang Terengganu lah ke tidak semestinya? Ada orang buat. Okay. So apa yang nak tunjuk hari ni Alia? Sila. Kalau tajuk ni dah sesuai kan madam? Itu madam suruh research. Apa tajuk you Saya tak adalah tengok dekat sini word by word. Saya tengok general je. You kenalah tengok nanti balik semula. Maklumlah mata tua saya ni tak larat nak tengok kat sini. Dia baca madam. Suling dah biji mata ni. Saya tengok isi je lah. Macam tu. Nak baiki ayat demi ayat tu tak ada lah. A survey on how study habits affect academic performance. You memang buat MBC kan? Performance dengan study habits ni kan? Betul. Study habit affect the academic performance. Okay. Nanti kalau salah-salah tu saya potong markah, you redha je lah ya. Sebab memang saya kalau tengok kat sini tak adalah nampak sangat tu kan. Nanti bila you kena hantar benda ni kan. Test hantar dah? Test hantar dah? Dah hantar madam. Saya hantar sekali dengan Ya bagus. Tak apa, tak ada masalah. Nanti maknanya bila dah siap report ni, hantar sama-sama dengan test Okay madam. Okay, beres. Okay Saya tunjuk graf madam. Okay. Daripada yang pertama lah kan? Okay, sekejap bahagian yang respondents profile ni kan, walaupun you tulis itu gender je, tapi bila dah siap report ni boleh tambah yang lain-lain lah. Macam yang ada tak saya tunjukkan, saya tunjuk contoh tu kan, yang respondent profile boleh tambah lah. Walaupun you dah analyse yang apa nama tu,
you pakai contohnya multiple baca ke apa ke still boleh tambah kat sini. Tambah macam mana dia? Contohnya kan, cuba tengok balik you punya questionnaire tadi. Cuba tengok balik dekat table tu kan. Okay. Orang lain ambil maklum semua sama je lah. Contohnya walaupun you dah buat multiple bacaan untuk soalan 2 dengan soalan 3 tu, tapi you boleh masuk dalam gender tu juga, dalam table tu juga, dalam table respondent tu. Maksudnya you analyse lah majority dia punya spend hours to study per week tu berapa. Maknanya analyse satu demi satu, soalan 2, soalan 3 pun masuk juga dekat situ. Faham tak? Macam ni kemudian sekejap. Kan Yang macam ni ke? tak payah buat ni dah, tak payah buat graf dah. Kan ada saya tunjuk baru ni, Riz, are you aware Riz? Ya, madam. You aware kan yang saya tunjuk, ingat tak? Ingat yang madam kata 3 FD gabung sekali tu? Ada kan saya tunjuk contoh. Ada. Kan? Maknanya you masih boleh letak kat situ lah untuk menambahkan ECU tu. Benda tu dah ada sebenarnya, tambah je. Madam. Faham tak? Yang lain-lain jugalah. Gitu, untuk tambah isi. Kalau tidak ni macam dia coek je kan. Ada gender je. Macam tu. Madam. Maknanya kita boleh tambah mana-mana yang rasa kita boleh tambah tak situ? Ya. Walaupun you dah buat multiple bacat, kan? Multiple bacat tu kita nak tengok perbezaan mengikut 2 variable tu kan. Gitu. Jadi kita tak analyse satu-satu tu. Faham tak? Faham Amanda. Macam tu. Okey, ni dah siap dah ni kira Okey, kejap. Nanti boleh tambah yang tu Okey. Okey, level of understanding. Okey, level ini yang kedua Buat table ni. Mana multiple baca dia? Allah. Ni masalah dalam negara ni sebab kebanyakannya letak moderate je kan. Itu. Yep. Ada yang low sikit je, yang high pun sikit je. Kebanyakan moderate je. Tak apalah Aduh. So apa you kata kat sini? Majority. Sebab you less than 7 hours, 7 to 16 hours. Ini per week ke? Per week, madam. Sebab cuba, saya tak nampak, cuba you ya. Apa benda you tulis ni Okey, sekarang ni, kalau you tengok sekarang, kalau you tengok daripada you punya daripada you punya multiple baca ni, rasanya ada relationship tak? Level of understanding dengan apa nama tu hours of study. Tengok kalau you tengok, ada tak? Ada. Apa yang adanya, cuba beritahu saya. Apa yang adanya? Macam mana tu? Ini kalau contoh kalau
contoh kalau 7 to 60 hour, kalau student tu study 7 to 60 hour, level Okey, macam ni lah, macam ni. Saya cadangkan yang you punya ni sekejap. You punya number of hours study tu you buat 2 je. Maksudnya less than 7 hours and above. Macam tu je. 7 hours and above. Kita nak buat macam tu je Ini tukar soalan. Tapi still buat. Tak apa, soalan tak apa. Soalan tu you boleh tukar juga, tak ada masalah. Bila kita dah dapat result macam ni, kita boleh je ubah suai mengikut kesesuaian. Tak ada masalah. Maknanya table tu you combine lah. Boleh kan? Boleh faham maksud saya kan? Jadi gitu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok kat sini yang high tu tapi tak apalah. Tapi kalau you rasa dekat sini pun dah boleh sampaikan info you, is okay je. Jadi kalau tengok sini kan, you rasa ada relationship tak? Maknanya adakah kalau lagi banyak study tu, dia punya level of understanding tu lagi tinggi? Tak ada. Tak ada? Ya ke tak ada? Ya ke tak ada? Ada ke? Ada. Ada. Macam mana ada tu? Cuba cakap sikit. Ini kalau contoh less than 7 hours, level of understanding itu Moderate ke bawah bukan? Moderate ke bawah sahaja. moderate ke bawah saja. Kalau study sikit tu maksudnya less than 7 hours tu tengok level of understanding tu setakat moderate sahaja. Betul tak? Low dan moderate je. Betul tak? Tapi kalau dia increase number of hours study, dia masuk ke dalam kategori high level of understanding. Betul tak? Kan? Bolehlah tu kalau you tak ubah pun tak apa, tapi pandai-pandailah ayatkan dia supaya maksud dia jadi macam tu. Okay? Macam tu lah. Okay, bereslah. Yang lain? Itu je lah you nak tunjuk, yang lain okey lah tak? Yang lain okey kan? Saya tengok min. Min okey. Ni boleh kenakan sebab you kan ni min kan ada dua soalan. Tapi jawapan you tu, pilihan jawapan you tu tak lain, very comfortable, waktu tu very attentive. So kena buat dua table ke satu. Sekejap sebelum tu you punya ni terbalik ni. You punya ni you punya measurement ni kan terbalik. Saya kata kalau satu tu biasanya mestilah uncomfortable, betul tak? Okay. Sakit kaya sungguh lah. Okey, orang lain yang belum buat lagi, pastikan kalau you punya measurement ni, pastikan satu tu very uncomfortable, 5 tu very comfortable lah. Ni satisfaction on what, apa ni? Level of? Level ni soalan ya, I comfortable with learning condition dengan how attentive. Learning condition. Learning condition very comfortable tu dia buat jadi hak tu very attentive, yang tu very comfortable. Okey, faham. Ini satu kan cumanya you punya tu terbalik je lah. Jadi kalau terbalik aduh, you ubah suai lah balik dekat situ. Jadi dekat sini you just ni lah, maksudnya letak atas tu very uncomfortable. Maknanya yang bawah tu letak naik atas lah. Faham tak? Bilangnya dia tu maksudnya very uncomfortable, satu tu letak atas. Jadikan dia nombor 1, yang nombor 5 tu kan.
Faham tak? Lepas tu ubah baliklah questionnaire you tu. Nah. Okay. Biar madam. ada siap. Orang lain ambil maklum lah. Grup lain. Pastikan you all nanti tolong komen kok ada grup lain buat silap. Mata saya ni juling nanti tengok banyak-banyak kat situ boleh tak? Maksudnya yang nombor 5 ni very comfortable. Kalau yang nombor 1 ni very uncomfortable ataupun very attentive macam tu lah. Ya, betul. Sebab biasanya macam tu lah. Rendah tu very uncomfortable kan. Rendah lah nilai dia, betul tak? Jangan terbalik pula. Biasanya macam tu. Kita ikut kebiasaan lah. Macam tu. Tak apa, ubah je. Tak ada masalah. Tapi madam betul lah kan. Akhirnya Mina kita gabung gini je. Macam very comfortable dengan very attentive lah. Slash. Tak apalah. Maksudnya yang very attentive tu untuk yang second variable kan. Sebab tu kalau nak mudah, you buat yang sama je. Maknanya how agree the respondents are. Mungkin you boleh guna very disagree sampai kepada very agree. Macam tu lah. Tapi tak apalah. Dah siap. Boleh je lah macam ni. Faham tak? Boleh madam. Nanti ubah soal. Lepas tu tengok macam mana you ni. We can agree that students are not really satisfied. We can agree that aduh hai. Jadi dekat sini are not really satisfied with their learning condition. Sebab apa? Sebab maybe ada orang kacau. Benda pulak mong. Sungguh. Mu dapat main dia 2.73 kan? Memang berat sungguh. Haru biru gini Allah. Sebab apa pula not really satisfied nya? Kurang daripada 3 you punya ni. Itu masalah dengan you ni. Sedangkan 1 you tu comfortable. Faham tak? Kan huru hara jadinya tu. Kalau kurang daripada 3 tapi 1 tu very comfortable, betul lah. Kau faham tak? Kan madam sekali lagi. Allahu Akbar. You punya, sebab tu saya kata you punya measurement ni, you punya measurement ni 1 very comfortable. 2 comfortable. 3 tu neutral. Maksudnya kalau kurang daripada 3 maksudnya masuk dalam kategori comfortable lah. Betul tak? Sebab tu saya kata berat nenang ni. Sebab tu kena tukar dulu. Tukar dulu. Jadi yang pertama ni harus value dia akan jadi lebih daripada 3 lah. Kira semula kan? Okay. Berat nenang sungguh. Sebab tu kita bila you kira you punya ni you punya apa nama akal fikiran kita ni tengok kelogikan jawapan tu logik ke tidak. Gitu. Kayaknya madam kayaknya kan 1 kan jadi very uncomfortable kan? Ya. Jadi jawapan you ni akan bertukar lah, jadi lebih daripada 3 lah sekejap lagi. Okay, betul. Kan? Gitu. Jadi maknanya cara you explain kat sini tak betul lah, faham tak? Okay. Gitu. Sakit lah. Okay. Memang harus tu. Yang kedua tu yang kedua tu apa benda? Ni. Ni. Kan? Yang attentive tadi mana? Attentive ni. Min tadi. Yang attentive pun macam tu jugalah. Sepatutnya bila you kira balik you akan dapat less than 3. Betul tak? Betul. Gitu. Sebab tu kena pastikan dia betul dulu. Orang lain sila ambil perhatian semua orang kena dengar betul-betul rakaman ni nanti balik. Macam tu. Okay? Gitu. Boleh lah tu. Okay, ada lagi. Kalau ni apa pula ni? The GPA of the student. Okay, tadi you kata you ada kat dalam intro tadi you ada kata you buat apa nama tu performance dengan ni kan? You buat relationship performance dengan
Study habit mananya? Mana? Dia ada buat ke? Dia ada buat MBC ke? Performance maksudnya dekat sini CGPA lah kan? Punya MBC saya yang how many sama dengan level sen. Tak apalah, level of understanding tu satu. Sebab you ada tulis dekat you punya introduction tu, you kata tajuk dia pun relationship tu. Tajuk dia tu how study habit affect academic performance. So bila affect ni mestilah ada MBC. Mana academic ada buat MBC academic performance dengan study habit lah. Dia tambah je, tak ada masalah, walaupun belum ada lagi, boleh tambah. Sebab soalan ada tak? Yang mana you rasa ada tak soalan dekat situ yang sesuai you bandingkan dengan CGPA tadi? Sebab macam soalan 8 tu kan. Macam soalan 8. Which method do you prefer to learn tu? Yang tu study habit ke? Tidak. Jadi mungkin boleh ubah sikit lah perkataan study habit tu jadi apa yang sesuai. Kini kan contoh madam, kalau kan kena buat soalan study habit affect the academic performance kan. Kini question 7 dia saya tambah soalan baru. Maksudnya tak CGPA tu okey, CGPA tu okey dah. You ada CGPA, lepas tu you kena buat MDC lah dengan soalan mana yang menggambarkan study habit tu. Ataupun mungkin you boleh kata study preference ke? Study preference sebab untuk mengelakkan perkataan study habit tu, sebab you ada yang you boleh gunakan soalan ni juga, mungkin yang tadi tu soalan 8 tu. Soalan 8. Tajuk tu soalan 8, tengok soalan 8 tadi Mana soalan 8? Ni soalan 8. Which method do you prefer to learn kan? Dengan CGPA. Rasanya kalau buat MBC ada ni tak? Maksudnya pilihan cara mana you nak belajar ni mempengaruhi CGPA, ada tak rasanya? Ada. Tak tahu lah. Kena buat lah kan? Kayaknya tak perlu asing ke baca dua-dua ni. Kena tukar jadi MBC. Multiple baca. Dan dua-dua soalan ni you boleh masuk dekat dalam tadi tu juga. Dekat dalam gender tadi tu juga. Maksudnya boleh cerita sikit lah berapa orang dapat CGPA sekian-sekian, berapa orang yang prefer offline, gini. Tapi buat MBC je kat sini. Okeynya kena pandang boleh daya buat asing ke baca. Tak perlu. Tak payah. Tapi kalau you nak buat juga tak ada, bubuh je lah, nak suruh panjang. Macam tu lah. Kalau you nak kekalkan single baca pun okey juga, tapi tambah je objektif satu lagi yang ada MBC tu. Boleh juga. Macam tu Faham lah Alia? Faham. Okey, yang lain ada soalan yang lain? Saya rasa yang lain pun lebih kurang ada. Madam. Ya. Soalan paling sikit berapa madam? Sebab biarlah ada banyak sikit isi dia yang kita nak sampaikan tu. Macam tu. Kiranya lebih daripada 8 lah kayaknya. Dia lebih sikit lah. Jadi senang dia markah kan. Okay, faham. Maknanya 9 ke atas tu dah cukup lah kayaknya. Tak tahu nak cakap juga, dia tengok tajuk, dia tengok macam mana nak kata. Macam you tadi tu kan. Since ni Alia since you dah masuk apa nama ni kan. Kau sikit lah perkataan yang menggambarkan tu.
Okey. Group lain pula kira happy. Ada last nak tengok conclusion. Kalau betul. Conclusion tu dia mesti apa yang you dapat daripada findings lah. Bukan kalau suggestion Okay, madam. Sebab tadi you punya conclusion tadi tak betul dah lah kan. Yang main tadi tak betul kan. Gitulah. Jadi you punya conclusion tu mesti bergantung dengan you punya findings tadi lah. Findings tadi tak betul kan. Terbalik tadi tu. There is between number of hours study. Lepas tu nak kata apa? Kalau ada relationship between number of hours study, maksudnya apa suggestion you? We recommend the student want to have a higher understanding, they need to spend to study, maksudnya kena kata to study more lah. Gitu. Macam tu boleh lah tu, adalah isinya. Besides, we also suggest for the students who get CGPA below tu to change their usual study habit. Daripada mana you dapat tu? You buat apa? Soalan yang GPA ni. Punya kalau yang dapat below ni, punya maksudnya study habit tak sesuai lah. Mana tahu dak buat pun. Sebab tu kata sedap je you cakap kat situ. You kena buat analisis MBC ke apa ke, ada MBC tak ada pun kan? Tak ada. Sebab tu saya kata bila you nak tulis dekat dalam conclusion tu mesti ada finding. So ambil daripada mana? Kalau you cakap beri berapa CGPA sekian, berapa CGPA sekian, so macam mana you boleh jump into that conclusion? Tak ada kan? Lainlah kalau you kata aku mana study habit tu yang mempengaruhi CGPA you rasa. Yang mana satu? Tak ada pun soalan. Yang soalan mana you rasa? Ini yang saya kata tadi. So kita must relate dengan soalan lain jugalah kayaknya. Ya, soalan lain tu. Kalau you nak kata gitu, mesti ada soalan yang menggambarkan study habit tu. Study habit tu. Mana? Tak ada tu saya kata tadi tak ada. Kiranya kalau GPA ni kan, masa buat create satu lagi macam mungkin dari segi study dia macam mana, so rasa kita relate dengan soalan tu lah. Okay, maksudnya gaya study tu apa contohnya? Study apa ni? Study group ke? Study group. Contohnya study group, study bersendirian ke kan? Contoh. Ada tak you buat soalan tu? Tak ada. Dah, buat apa soalan banyak boleh buat, mudah buat apa? Aduh, kaya sungguh. So dah jadi single baca kan madam kan? Buat multiple baca. Kena buat multiple baca. Ada. Kalau yang gabung. Ni, kalau yang buat study group ataupun yang involve study group ni, CGPA dia lebih tinggi berbanding dengan yang tak amalkan study group. Contohnya kan. Kalau setakat macam ni, apa ke benda, apa ke hair you kata. Tak ada apa-apa information pun daripada ini kan. Tu maksud saya. So dia boleh gabung dengan GPA ni lah. Jadi multiple baca. Kena gabung baru ada info. Kalau setakat macam ni je, apa benda? Tak ada apa pun. Kan? Ada bilangan je lah berapa orang dapat CGPA sekian, berapa yang dapat CGPA sekian. Tak ada apa-apa info lain selain daripada itu. Kan? Betul tak? Okay. Gitu. Ni yang GPA ni tukar jadi multiple baca buat dengan study group dengan individu tu kan? Ada ke study group individual tu? Tak ada. Baru nak buat. Ini baru buat. Baru buat kutik data dah nak buat kan ya? Kutik kan. Dah aku kan kau semua buat kan ya? Wow. Siap dah boleh pula nak pergi kutik dah buat saya buat bagaimana aduh. Buatkan individu. Okey. Pandai-pandai lah kau Saya pun mana boleh saya pantau semua tau. Itulah. Macam itulah contoh. Soalan ni je lah kena tukar kan madam. Bukan maksudnya kena tambah, lepas tu yang kena tukar yang ni saja. Soalan lain okey dah tak? Ya, itu yang saya perasan tadi lah. Tadi you tengok lah, you tengok sendirilah saya dah bagi contoh yang budak send lepas. Macam tu lah you buat. Bila you nak kata tu, mana info tu tak. Sedap je you cakap. So saya kata jangan reka. Gitu.
Faham kan? Okay. Faham tak? Terima kasih Adam. Sama-sama. Ada tu baik. Sekejap saya share screen. Okay, beres. Madam, boleh nampak tak? Tak nampak, tak nampak. Nampak? Media apa tu yang tadi tu yang first Ah. kita cakap pasal yang gender tu kan, kita gabung mana-mana soalan, maknanya ambil mana-mana boleh kan, maknanya lepas ni tak payah cerita dah pasal benda tu. Yalah lah. Contohnya kalau macam first saya ambil gender. Maksudnya yang you tak buat single baca kan? Maksudnya you yang you buat dalam multiple baca bolehlah masuk kat situ. Tu maksudnya. Kalau single baca boleh kan, mana-mana yang kita rasa okey, letak je lah kat situ. Ya. Maksudnya nak jadi banyak dia punya info lagi kan. Biasanya bila you cerita dekat multiple baca tu, you tak cerita yang tu kan. Detail tu. Macam tu lah. So, boleh kata apa tu, nanti tak cerita balik lah benda lah tu. So, macam tu. Maknanya yang kalau yang you dah buat dalam single baca, okey lah, tidak masalah. You dah ada ceritanya kat bawah kan. Ni mana-mana soalan yang you tak cerita lagi. Okey. Macam tu. Sebab tu kena lebih sikit lah soalan tu. Okey. Okey, faham Madam. Madam dah boleh nampak ke? Tak nampak juga yang. Saya keluar dulu kot ke macam mana? Yang lain nampak tak? Orang lain nampak. Orang lain nampak? Kenapa saya kena keluar dulu ke Saya keluar dulu Sekejap saya masuk balik. Line Madam kot yang tak okey tadi. Line. Tak, kalau kita orang nampak je. Tadi pun nampak tak? Nampak. Nampak dah. Memang kena keluar dulu lah saya ni. Tak tahulah. Keluar pun boleh nampak. Okay, Madam untuk group kita orang. Hari tu kita dah hantar juga dekat dalam Telegram. Lepas tu bahagian MDC je diorang kata kena betulkan. So kita dah betulkan. Ini soalan kita orang control order affect students life. Apa pula affect among students life ni? Affect students life je lah kan. Okay, tengok saya tak baca lah you punya ni Okay, untuk question cuma saya minta gini lah, bila you buat intro tu jangan copy paste straight daripada mana-mana. Kena sesuaikan lah dengan you punya ni kan. Ni macam tu copy paste je ni tau. Faham je. Saya tengok sekitar lalu dia tu kan. Okay, so Mary nak baca dulu ke? Kejap saya nak tengok. Study affect students survey. Apa you sebut kat sini Ya. Problem yang you sebut kat sini. Yang ni. Not only certain apa betul tak ada sebut pun kat sini. Tak problem. Bawah ni kita sebut. Tak, maksudnya kena sebut sikit lah apa problem tu. Okay. Aduhai. Okay, dia. Maksudnya gambaran yang you sebut kat sini tu adalah diterjemahkan dalam questionnaire tu. Okay. Nanti you masukkan Alright, madam. Okay. So tengok you punya questionnaire. Okay, so ni questionnaire kita. Okay. Just place effect yang minta kan. Okay.
Ya, jap. Kejap. What is the learning method you have faced? Ini. Soalan 3 tu jangan macam tu. Soalan bila you buat, ni satu lagi saya tengok kesilapan. Orang lain tolong ambil maklum benda ni bila you buat multiple baca, ambil maklum semua group ambil maklum benda ni ingat ni saya kata bila soalan ni ada multiple baca, ada soalan 2, ada soalan 3. Soalan 2 tu dah ada learning method. Your preferred learning method your apa benda tu, learning method you face soalan 2 so soalan 3 tak payahlah sebut learning method face tu, sebut je your current mental health. Macam tu je. Bila kita nak tengok sama ada effect ke tidak, cukuplah 2 soalan ni you analyse sekali. Itu kita nak cara kita nak tahu sama ada effect ke tidak. Tidak perlu disebut dalam soalan tu. Faham tak? Okey, ada. Kalau you sebut dalam soalan ni, ubah yang ni jadi gini je, your current mental health. Ataupun nak sesuaikan dengan minimal mild severe tu, ubahlah macam mana nak kata Alright, madam. Understand. Macam tu. Jangan sebut sekali perkataan ada apa benda, ada efek ke tidak kat dalam soalan. No tak payah macam tu. Tolong ingatkan kawan-kawan yang lain juga Okay. Macam tu. Yang tu Kemudian kejap sebelum saya terlupa kalau soalan 3 ni kalau you nak buat perkataan effect tu, you study maksudnya you analyse satu soalan tu, okey, faham tak? Bila you buat multiple baca, jangan sekali-kali masukkan perkataan effect ke, ada relationship ke, macam tu. Perkataan effect ataupun ada relationship tu hanya dekat objektif sahaja. Faham? Faham dia. Okey, beres. Kemudian dan lagi dah buat kan? Yang lain? Yang lain okey dah kan? Yang lain you dah tunjuk kan? Tunjuk dah tapi tapi kita ada tukar sikit. Mana? Yang ni kita terbalikkan untuk jadikan dia macam baca. So kita orang yang ni Ifah juga Ifah juga, Ifah Izina tadi nak Alia Najwa. Tengok tu pening kepala lah saya ni. Okey. So soalan seterusnya ada how with the learning method you have faced during me, do you face any difficulties? Type of difficulties you face. Okey. Atau saya tengok sekali imbas je, tengok result you terus lah You dah collect data kan? Dah. Yang untuk ini kita orang, yang macam ni dia kata tadi kena combine kan, so kena combine. Yang mana-mana boleh dimasukkan situ tu masukkanlah. Tu maksud. Alright, madam. Yang ni untuk single baca, yang untuk determining. Sabar. Mungkin Riz boleh tunjuk balik lah contoh yang saya tunjuk hari tu keluarkan balik kat grup saya nak saya tunjuk, nak saya resend balik ke? Bukan sekarang, lepas ni lah maksudnya. Kalau you ada masa letak kat grup sekarang pun boleh juga macam tu contohnya. Okey. Okey. Lepas tu yang ni untuk single baca. So kita tak buat semua lagi madam, yang MBC punya like ni tak buat lagi, tak siap lagi. So kita tak apa, boleh buat lah. Nampak dah tadi kan bila saya komen grup tadi, nampak dah kan? Dah nampak. Min pun juga kalau mana yang ada terbalik tu you ubah je, tak ada masalah. Ubah sendiri je. Yang ni you betul. Sekejap. You daripada
Not all, tengok tu semua terbalik, nampak tak? Kau nampak tak? Sekejap. Rasanya dah daripada Ah, kenapa you punya ni ada 4 je? ada lagi. Ha? 5. Ni ada 5. Oh 5. Not at all stressful. No. Haru sungguhlah you all ni. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Saya dah sebut dekat dalam you punya level of stress ni, dia punya measurement dia mesti Setara. mesti orang panggil seimbang. Kiri kanan. Ini tak seimbang, haru betul kan? Normal mesti nombor 3. Memang sakit pelik semua mu ni betul. Kiranya jadi very very not stressful, slightly stressful, normal, very stressful, extremely stressful. Ya. Sakit sungguh lah, apalah haru sungguh. Jadi bila you kira main tu dia tidak menggambarkan keadaan sebenar, faham tak? Okey. Begitu. Dia normal mesti nombor 3. Alright, medium. Dia kena balance kiri kanan tu. Dah kalau you ubah sekarang dia tidak menggambarkan keadaan sebenar lah. Okey, medium. Haru sungguh. So, medium. Yang lain semua single budget. Atau hai kenapa lah hampa dia macam tu. Allah Akbar. So, okey. Tolong betulkan tolong betulkan Riz, tolong ingatkan perkara yang penting bila you buat apa nama tu yang interval scale nombor 1 sampai 5, tengah-tengah dia mesti normal. Riz tolong ingatkan Kiranya interval ni yang kita boleh kata interval kalau macam yang tadilah, yang apa very unstressful. Sekurang-kurangnya measurement dia ada 5. Bacalah nota tu, penat dah aku cakap dalam nota kan. Hai. Medium. Adolah. Dia macam tu lah. Dia mesti seimbang. Kiri kanan tu seimbang. Logik pun kan. Okey. Ada grup lain pula. Ada grup lain ke? Nak tunjuk. Okey, jap. Nampak tak? Tak nampak. Tak Orang sah. lain nampak ke? Orang lain nampak ke? Baru dapat, baru nampak. Tak, saya tak nampak lagi, saya kena keluar lagi ke? Tak nampak lagi Meda. Tak. Agaknya saya kena keluar lagi lah ni Aduh hai. Sekejap, Syah pun tak nampak lagi sebenarnya. Nampak presentation je tapi tak nampak lagi buat saya. Orang lain dah nampak ke? Kalau orang lain nampak, Tak nampak lagi Syah. tak nampak. Itu bukan saya seorang. Kejap dia ada masalah teknikal. Nampak. Nampak. Okey. Kenapa nampak macam ni Oh, you memang buat ni Dia tambah border. Tambah border. Okey. Eating habit survey. You kan bila nak buat tajuk apa-apa saya tak kisah, tapi saya ada sebut kan. Kalau you baca balik saya punya contoh tu, mesti you kena beri significance of the study. Why the study is important. Kan saya sebut benda tu kan. Contohnya you nak buat study about eating habit. Benda ni penting. Macam tu lah. Mana dia punya ni? Mana? The importance of the study. Mana nak tengok intro you Syah. Tengok intro you yang why the study is important. Mana? Because we want to know what kind of eating habit if the result shown
Aduh, hai. Maksud saya significance of the study ni maksudnya adakah orang yang jaga eating habits ni dia punya kaitkan dengan dunia student you ni? Aduh, hai. Adakah orang yang jaga dia punya eating habits ni dia punya contohnya dia punya level of focus dalam kelas lebih baik. Macam tu lah. So it affect dia punya performance of your study. Tu maksud saya. Kaitkan dengan hidup student you tu. Bukan saya saja macam tu je. Ataupun kalau you nak kaitkan dengan tahap kesihatan ke, kena ada lah. So apa you tak sebut pun kat sini tak? Macam tu caranya. Cara kita nak buat survey, nak pilih tajuk, macam tu. Faham tak Syah? Faham. Maksudnya kena kaitkan dengan keadaan lah, maksudnya situasi. Why the study is significant ataupun why the study is important. Jadi kalau saya nampak kalau untuk student ni, kenapa you perlu study benda ni, perlu study eating habits ni. Jadi kenalah ada you kaitkan dengan contohnya tahap kesihatan. Tahap kesihatan tu apa soalan yang you ada, kena sebutlah kat dalam intro ni. Macam you sebut tu secara general je kan. Cuba tengok soalan you, Syah. How many times a day do you eat? Aduh. Okey, apa lagi? Seterusnya. Ya. Lepas tu mana yang nak kaitkan dengan ini? Syah. Mana soalan yang nak kaitkan dengan kepentingan study ni? Okey, soalan 7 buat soalan 7 apa? Sekejap. Soalan 7 apa? Sekejap. Soalan 7. Have you been avoiding apa tu? Mana yang ni? Do you have, okey, untuk soalan 9. Aduh, you ambil mana soalan ni, Syah? Reka mu ni, saya kata saya kata jangan reka. Saya kata tengok survey-survey yang orang buat. Sedap je kau reka macam ni. Aduh, ya Allah. Ada juga Google madam. Ada juga search. Ya, maksudnya you search ikut tajuk. Faham tak? Jadi macam bila cara you tanya ni nampak sangat reka ni. Aduh, hai. So mana dia punya kaitan dengan ni Apa kepentingan kajian ni mana? Soalan yang berkait dengan apa kepentingan kajian ni? Mana Syah? Habis dah soalan? Ada 11 soalan je. Tu saya kata, so apa kat sini? Tak ada langsung you kaitkan dengan significance of the study. Kenapa kajian ni penting untuk you buat? Mungkin boleh kata kalau dari segi eating habit ni boleh boleh melihat pada tahap kesihatan seorang student tu. Mana soalan tahap kesihatan? Tak ada kan? Tak ada. Tu maksud saya. Maknanya kena ada kaitan lah. Takkan you nak buat saya saja je. Saya highlightkan benda ni awal lagi. Kalau you tengok balik saya punya introduction kan. Kena sebut why the study is important. Jangan suka-suka je. Suka-suka je buat study. Mesti adalah benda tu. Adakah orang yang amalkan sekian-sekian tahap kesihatannya lebih baik? Adakah orang yang amalkan sekian-sekian tahap fokus di dalam kelas lebih baik? Adakah orang yang amalkan sekian-sekian adakah dia punya
performance, academic performance dia lebih baik. Macam tu lah. Bukan saya saja je. Saja madam suka-suka saya buat. Tak ada. Mesti ada sebab dia. Mesti ada reason dia. Saya dah kata kan. Significance of the study. Why the study is important. Kena ada soalan-soalan tu. Gitu. Faham tak? Syah dah edar ke questionnaire ni Syah? Belum. Belum, tak apa, boleh tambah lagi. Maksudnya jadi betulkan maknanya lah, maksudnya saya kena tambah yang perkaitan tadi tu lah. Lepas tu banyak juga soalan-soalan yang macamnya you kena ubah suai sikit lah Syah. You boleh buat, you kena cari dekat dalam ni soalan-soalan ni nak allergic tu apa penting sangat ke allergic ke apa tak tu semua tu. Jadi kena tengok apa kepentingannya. Jadi soalan-soalan tu you jangan reka sebab sebarang-sebarang je. Google. Google kalau tengok soalan you ni nampak sangat. Saya tak nampak pun dia punya apa benda tu. Dia punya kelogikan setiap soalan tu. Contoh pergi daripada awal Syah. Cuba tengok daripada saya bagi sikit lah. Lepas tu you fikirkan dia punya kemunasabahan soalan tu. Daripada soalan 2 Okay, soalan 2. How many times? Perlu ke? Jadi kalau contoh saya beri general kalau you nak kaitkan dengan kesihatan. Jadi nak sihat, makanan you mestilah seimbang. Betul tak? Betul tak? Lepas tu apa benda tu? Selain daripada seimbang, maksudnya contohnya you makan tu secara regular. Regular tu maksudnya ada apa? Yang paling penting contohnya breakfast tu you skip ke tak? Contohnya macam tu lah. Apa lagi? Tu dah ada kan? Apa lagi soalan-soalan yang breakfast tu ada. Do you eat a good breakfast? Maknanya kena sebaiknya you ni sikit lah Syah Google. Google, jadi bila Google ni kadang-kadang soalan dia tu insya-Allah logik sikit lah. Tahu lah, boleh tengok lah. Tambah. Yang paling penting sekali ialah tambah soalan-soalan yang boleh kaitkan dengan significance ataupun importance of the study. Faham Syah? Itu yang paling penting sekali. Kalau tidak saya akan nampak dia punya you punya survey ni what for? Macam itulah. Tak ada sebab. Tak ada sebab you buat. Kena ada sebab. Jadi biasanya kalau you ambil student sebagai you punya respondent, mestilah you kaitkan dengan performance, tahap kesihatan. Kesihatan tu boleh jadi kesihatan fizikal, boleh jadi juga kesihatan mental. Macam itulah. Faham tak? Faham. Dan benda-benda macam tu boleh fikir sendiri. Okey. Boleh Syah? InsyaAllah Dah nampak. Macam itulah. Boleh je nak tiru soalan-soalan kawan. Maksud saya yang macam tu kan. Yang berkait dengan CGPA, berkait dengan level tahap kesihatan. Boleh je. Sama je, tak apa, tak ada masalah kan. Saya ada komen grup-grup sebelum ni, saya suruh tambah tu. Boleh je you nak tambah soalan yang sama. Sebab kepentingan tu serupa je. Cuma you punya fokus tu fokus ke lain. Tak ada masalah. Faham tak? Faham. Gitu. Madam, nak minta Madam check saya punya saya punya intro boleh? Boleh? You intro? Itu Madam tak check intro je. Yang question ni Madam dah check lah intro tu, sebab saya takut intro tu macam ada benda yang tinggal. Dah, intro you tu mestilah maksudnya yang cover dekat dalam you punya ni lah. Dalam cover question ni. Lepas tu you buat ni tak lagi, report tak lagi? Saya saya dah lah sebenarnya question dia semua. Dah, maksud saya siap ke belum? Tengah buat lagi graf tu semua. Okay. Dalam minggu depan boleh hantar ni? InsyaAllah, tapi nak minta Madam check lagi sekali lah kayaknya, second draft lah kayaknya. Okay. Tengok dulu. Madam tak check saya punya intro, saya alang-alang tu. Buka.
Nampak tak? Ya, tak nampak. Nampak. Okay. A challenge is a part. Aduh, tajuk apa ni? Tajuk apa? A survey on self. Apa benda you cerita tu a college is tak payah. Oh, Allah tu nampak sangat apa benda tu? Ayat yang pertama tu nampak sangat ambil daripada Google mana-mana tu, tak payah. Masuk terus you punya ni lah. Satisfaction je terus. Dah masuk terus duyung college apa semua itulah. Maksudnya cerita pasal ini ialah situasi di UiTM Dungun kan. So cerita masalah kat UiTM Dungun lah. Tak payahlah cerita seluruh Malaysia apa semua, tak payah. Oh yang atas ni Itu dia jap. A college So nak kata cerita maksudnya apa yang terjadi dekat universiti lah. So yang kita orang cerita start daripada sini. Ayat yang pertama tu macam nampak sangat macam you Google lah. Copy paste. Tak ada. Kita buat sendiri je ni. Betul. Apa benda? Tak payahlah guna perkataan yang Susah. Bombastic. Tak payah. Tak payah. Avoid bombastic word. You just use kita panggil layman term. Layman term ni maksudnya perkataan yang boleh difahami, mudah difahami oleh sesiapa sahaja. Gitu. Saya tak perlukan, tak ada pula bila you guna bombastic word, banyak markah tak ada. Kalau saya tak faham, saya pangkah terpun. Dia mesti logik je, gaya macam kita seolah-olah kita bercerita secara santai. Macam tu. Gitu kan. So kalau macam ni kan kita just intro pasal college. Ayat yang kedua tu okey lah, due to COVID pandemic, yang tu okey lah, macam tu. So yang first ni boleh je kan kata college ni UiTM consists beberapa college semua. Tu boleh lah. Tak payahlah cerita entah apa-apa tu. Mesti ada kaitan dengan UiTM lah. UiTM dulu khususnya gitu. So ni yang second paragraph. So second paragraph ni dia macam menunjukkan sikit, dia macam menunjukkan lah apa yang question ni kita orang tu. Boleh lah tu. Boleh. So salah satunya yang saya tak masukkan lagi yang ni, the most strategic location ni saya tak letak. Sekejap, dia kata kat sini, students who stay there do not have to spend extra energy and sleep and start to go anywhere they would like to go. You jangan cerita macam ni, cara bercerita tu. Cara you bercerita kat sini seolah-olah ini ialah apa benda tu, findings. Cara tu jangan cerita macam findings. Okay, faham. Kena cerita it is hope that gini. Okay, faham. Gitu. Sebab dia bukan findings, intro ni sebelum kita buat. Sebelum kita buat, nampak kan? Maknanya bila UiTM sediakan ni, so diharapkan gini. Harapan kita dia. Macam tu. Dia belum findings lagi. Ni ayat dia macam ni sikit macam ada tapi ayat cara kita sampaikan tu. So kalau ni kan saya tak letak lagi soalan kan, saya tak letak lagi soalan yang strategic location ni. So bolehkah kita tanya apa tu, do you think that Duyung College is the most strategic location? Boleh. So the pilihan jawapan ni yes or no. So saya letak sekali dekat gender lah kayaknya. Saya tambah soalan bawah gender ni, saya tulis apa tu, yang tu. Ataupun boleh lah. So objektif dia to determine gini ya. Boleh je tulis respondent profile, kemudian you tulis je dekat sini, tambah je Q1 tu, nombor 2 tu soalan berapa pula, tulis je. Soalan tu ada tak dekat bawah lagi? Kalau ada. Kalau soalan berapa? Soalan 3 dengan 4. Tulis je 3 soalan 4 sebab dah ada kat bawah kan. Tulis Q3, Q4 macam tu lah. Acu masuk. Saya letak bawah ni je lah.
Sebab sebab nanti saya ingat nak tak sekali bawa dalam gender sekali. Tulis je Q. Okey, tulis je gender dah ada kan. Macam dah tu ada. lah. Kalau yang dah ada tu tulis je Q tu tak payahlah panjang-panjang macam tu je. Tak payahlah tulis soalannya apa sebab dah ada kat bawah. Oh, dah ada ke? Tak tahu you kata ada? Ada Belum. Tak ada lagi. Kalau yang belum tulislah, tapi kalau yang dah ada kat bawah just tulis Q2, contohnya Q5 macam tu je lah. So dia dah di bawah tu you dah explain apa dia kan. Macam tu. Boleh. Ya. Yang tu yang lain Madam dah check dah hari tu. Okey, beres. Kalau macam tu. Okay, thank you Madam. Okay, welcome. Next group. Group saya, madam. Okay, baik. Nampak kan? Nampak? Saya punya group buat pasal sport. Madam nak check intro dulu ke? Intro you apa ni? Intro you. As we know, sports in addition since childhood. How many? How many tu tak apa sesuai lah. Ubah sikit lah, you nak tengok maksudnya. You ubah ayat yang sesuai sikit lah. Students, masukkan students involvement je ke macam tu level of students involvement ke. How many tu terlalu macam mana nak kata lah. Kejap, saya nak tengok soalan you dulu baru tengok ni, boleh tak? Saya nak tengok soalan you, saya dah tengok ke? Dah dah tengok do you satisfy with the sport achievement in Malaysia? Tajuk apa ni? Saya tengok dah ke? Tengok dah. Aduh, masalahnya tajuk you apa? Sebab soalan you ni tanya sport involvement in Malaysia ni, tajuk apa Poning ke bola dan? In Malaysia tu boy. Aduh, participation on participation students participation in sport activities. You tanya kat sini students participation je kan? Lepas tu you tanya pasal Malaysia tu pasal apa? Buat nak tahu lah dia orang. Kejap. Soalan you tanya participation sports ini, kepentingan dia apa? Kenapa dia penting? You nak tengok apa? Maknanya yang involve dengan sport ni mereka nak test dari sudut apa? Apa you buat dia punya ni? Ada tak you buat multiple bacat? Bacat tu group member saya tak buat lagi yang Bukan, saya nak tengok multiple bacat tu you buat involve which question? Ke tak reka lagi? Sebab soalan dua ni, do you satisfy with the sport achievement in Malaysia? Sebab apa? Apa kepentingannya involvement in sports tadi dengan soalan ni? Saya tak faham. Bukan sebab kita orang ingat macam kalau dia betul-betul macam minat dengan sport, dia orang akan ambil tahu tentang sport di Malaysia. Dah nak buat benda sakit tayar sungguh. Soalan ni Aduh, soalan you ni sebab tu bila you nak buat soalan you kena fikirkan. Kan saya kata tadi, why the study is important. You nak kaitkan dengan apa? Apakah nak involve dengan sport? Lepas tu satu lagi,
Ni musim COVID ni ada ke? Sesuai ke tanya involvement in sport ni masing-masing duduk rumah tiba-tiba involvement in sport? Ke sport tu maksudnya kat rumah je? Macam mana? Kalau sebelum COVID lah kot. Sebelum COVID pun dia lama kenal. You bukan tak ada ATM lagi ke masa tu? Haru sungguh lah you all ni kan. Sebab tajuk you tu sport tu. Sebab kalau you tunjuk kat saya kat dalam grup tu, saya payah sikit lah nak khabar lah. Aduh. Okay. Sebab cerita pasal significance of the study ataupun why the study is important. You rasa sebab apa you perlu study benda ni? Nak kaitkan dengan apa? Come on, ahli group. Kalau macam nak tengok seseorang tu aktif, macam student aktif ke, macam aktif lah kot. Iyalah, tapi masalahnya sekarang ni ada ke aktiviti tu? Tak ada kan? Ke ada? Ke siapa-siapa yang involve dekat dalam sport ni dia bagi vaksin boleh masuk campus and then boleh berjalan seperti biasa. Ada ke tak macam tu? Itu masalah ni lagu you Jadi sebelum you buat, you kena fikirkan kelogikan, kemunasabahan dia. Tapi kalau okey, tak apa, saya tengok dulu soalan. Soalan seterusnya. Soalan 5 apa? Soalan on average, how many hours in a week do you participate in sports? Aduh, hai. Betul lah, saya kata you participate in sport ni kat rumah ke? Buat rumah? Perkataan yang lebih sesuai apa? Tak semestinya sport. Kalau perkataan yang lebih sesuai. Do exercise kan? Jadi mungkin you boleh ubah kepada exercise. Exercise ni sesuai sikit lah, maksudnya boleh buat kat rumah, boleh jogging, kan? Jadi tak adalah kaitan dengan nak tahu apa nama tu sport kat Malaysia ke apa ke. Maksudnya boleh kaitkan dengan kesihatan, kan? Boleh kaitkan dengan mungkin orang yang exercise ni dia punya boleh kaitkan dengan performance, boleh kaitkan dengan fokus. Tadi benda yang sama je, faham tak? Setiap grup tu benda tu je. Faham tak tu? Betul tak? Faham. Benda yang sama je. Soalan tu boleh sama je. Semua grup tak kisah. Jangan kata pula, madam soalan saya sama dengan grup ni. Tak apa, tak ada masalahnya. Boleh je. Faham tak? Bila sebut sport ni dia terlalu besar. Macam biasanya yang wakil universiti macam tu kan. Jadi gitulah, mungkin you boleh ubah suai sedikit lah. Macam have you ever taken part in a match? Kalau benda ni ada, tak kisah. Kalau benda ni ada, maksudnya aktiviti sport ni memang ada kat universiti walaupun during pandemic. Tu okey, tak ada masalah. Okey, boleh ubah sikit lah ya. Masukkan soalan-soalan why the study is important macam yang saya kata tadi. Maksudnya nak kaitkan dengan macam lupa dia saya kata macam risk or risk. Risk ada? Keluar dah ke? Belum namai dah. Risk nanti tolong masukkan contoh-contoh soalan yang menggambarkan why the study is important tu. Maksudnya kaitkan dengan performance, masukkan terus masukkan. Study kaitkan dengan performance ke ataupun CGPA ataupun level of focus ke ataupun level of understanding ke, benda-benda macam tu. Ataupun health condition ke. Health condition ni boleh dua, sama ada physical ataupun boleh juga mental health condition ke, macam tu. Faham tak? Risk, tolong masukkan bubuh dalam grup tu.
Okey, ataupun nanti saya ambil take note yang ni, mesti cerita dekat dia orang lah. Ah, Halang tu. maksudnya nak biar jelas sikit, maksudnya bubuh dalam grup tu. Nanti orang buat bersilat yang sama je, tak larat saya nak cakap. Gitu. Okey dia. Okey. Jadi maknanya instead of using the word sport, you boleh kata exercise lah kan. Dia soalan tu boleh pakai kan? Betul tak? Betul. Tapi itulah masalahnya macam you kata kat sini kan. Kalau setakat exercise, teamwork apa ni sekarang during pandemik, teamwork apa tak boleh kan. Dia kena exercise seorang je, mana boleh in team, betul tak? Jadi kena ubah suai lah, mana kena fikirkan you kena fikirkan soalan you ni logik ke tidak. Macam tu. Fikirkan bersama-sama. Gitu. Macam tu. Boleh tak? Jangan lupa masukkan soalan why the study is important tu. Boleh? Boleh tak? Tak ada, semua gemuk tak ada ni, haru biru sungguh. Pastikan buat MBC yang tu. Lepas tu kena cerita lah kat dalam introduction tu. Beres? Sama sama je ni, nak komen benda yang sama je, haru sungguh. Okay. Next group. Ada lagi ke? Ada lagi? Adam, saya. Ya, sila. Arisa. Di grup mana Arisa? Kelas 2B. B? Okay. Okay, jap. B ni sama dengan apa nama, Hajar kan? Okay. Jap. Sebab nama you tak ada grup. Okay, nampak? Tajuk you. Tajuk tak nampak? Tak nampak penuh. Yang ada nampak? Nampak dah. Okay, tajuk kita orang. Apa new norm ni? New normal lah. Yelah, new norm ni terlalu General lah. Terlalu general. Alright. Masukkan dengan new norm kat situ. Tu soalan you berkait dengan apa? COVID-19 tu. You tahu COVID-19 tahu. Soalan you berkenaan dengan apa new norm tu? Maksudnya you fokuskan tentang apa new norm tu? Ada soalan. New norm terlalu umum Alright. Tengok soalan dulu. Ni Madam tak nak baca? Nanti tengok soalan dulu Okay. Ni. Mana soalan? Okay, soalan. Gender, learning method, gadget. Apa tu? Soalan seterusnya. Do your finance. Ada yang ni boleh ke? Yang effect ni sebab Madam kata tadi tak boleh. Apa benda? Yang tadi Madam kata soalan effect tak boleh kan ada kan? Saya tak nampak ni. Mana? You ada ke soalan berapa you letak effect? Question 4. Do your finance course as a student affect during online learning? Affected lah kat sini kan. Kalau you buat soalan macam ni tak apa. Okay. Sebab you bukan buat MBC. Maksud saya tadi tu yang ada MBC. Alright. Kena faham apa yang saya maksudkan. Okay. Level of satisfactory is the resource goal. Multiple baca you buat apa? Mana multiple baca? Question 6. Mana? Question 6. Multiple baca.
apa pula question sheet multiple baca? Multiple baca must involve two variable. Harus sungguh. Oh. Berat nanang sungguh grup mu ni. Ni siapa ahli grup lagi ni ha? Haru betul aduh hai. Okay, sorry madam. Jadi new norm tadi tu kena ubah lah. Apa benda yang you maksudkan dengan new norm tu? Alright. Ataupun students apa? Kena ubah kataan new norm tu kan. Tak apa, lebih kurang sama dengan orang lain pun tak ada masalah. You nak buat multiple baca ni kenalah level of concentration. Buat dengan apa? Mesti ada perkataan affect ke tak affect ke, relationship ke, related ke dekat dia punya apa nama tu, objektif tu. Aduh lah ya Allah. So kalau you nak buat level of concentration ni mungkin nak kaitkan dengan soalan mana? Berkait dengan soalan mana? Cuba you fikirkan. You tengok soalan-soalan you tu Oh, so nanti gabungkan lah. Aduh haru sungguh lah hai. Ni tak faham lagi ni Ini siapa buat salah macam ni kena potong markah Okay. Sebab tak patut ni. You rasa nak kaitkan dengan soalan mana tu? This one, question 7. Question 7? Question 7 apa? No, or question 8. Macam environment kat rumah kan macam tak selesa. So can we focus? Boleh. Mana soalan 8? Ni. Apa pilihan tu? Yang very dissatisfied, neutral, satisfied. Ni you kalau you dah kira min ni level of satisfaction with the environment at home. Boleh buat tapi maksudnya nanti you akan ada sebab pilihan dia 5 kan. Bila buat multiple baca tu dia boleh bayangkan lah 5 times 3 kan. Kan? Kalau boleh cari soalan yang maksudnya ada pilihan 2 atau 3 je lah. Macam tu. Ada tak soalan lain yang you buat? Tak ada. Mungkin so kena add lah. Mungkin Add untuk combine question 6 ni. Ataupun concentration nak kaitkan dengan apa? Tak ada dah soalan, sikit sangat ni Atau concentration kaitkan dengan macam if kita dalam kelas, kita lagi concentrate because we have other friends. And sebab belajar in real life kan, instead of kalau kat rumah kan macam concentrate kan macam tak sangat. Dan maksudnya you nak kaitkan dengan soalan apa? Apa soalan satu lagi tu? Macam kita punya tempat kita belajar tu lah. Tempat belajar tapi yang duduk dekat dekat asrama sikit je kan? Ramai? No, tak ada kan. Tak apa, nanti kita tengok lah soalan apa kita boleh buat. Maksudnya you boleh reka soalan lain tapi maksudnya jangan sampai 5 dia punya pilihan tu. Okay. Gitu kan. Boleh fikirkan. Yang lain okey ke? Boleh lah saya kadang-kadang tengok sekali ni macam tu lah. Lepas tu nanti tajuk tu kena ni lah. Tajuk you kena tukar sikit, kena sebut lah. Jadi maknanya dia punya why the study is important tu kat mana, you stress kat mana tu. Jadi kalau you tengok ni tadi you sebutkan level of concentration kan. Jadi maknanya dekat intro tu you kena fokus dekat level of concentration tu. Itu penting. Mungkin boleh kaitkan dengan CGPA kan. Maknanya kalau siapa yang concentrate biasanya CGPA lebih baik lah kan. Kaitkan dengan performance. Jadi maknanya itulah you punya significance of the study. Faham? Ada sebut tak dalam dia punya ni? Tak ada. Tu masalah dalam negara tu. Sibuk Razi Jidin bagai tak payah. Tak apalah nak sebut pun tak apa, tak ada masalah. Tetapi you kena sebut
yang saya kata tadi tu. Yang you buat MVC tadi, contohnya level of concentration. So kena sebut dekat dalam introduction ni lah. Itu yang penting. Sebab apa you study benda ni? Sebab you nak pastikan student tu level of concentration dia tinggi. Sebab dia berkait dengan performance. Tu faham? Kena cerita macam tu lah. Cara cerita tu. Okay. Faham tak? Faham. Super je saya cakap tak? Super. Berat menandang sungguh mu ni. Jadi terus selepas ni janganlah buat lagi cerita Okay, dia madam. mesti macam tu. Mesti ada perkaitannya tu. Bukan macam tu je. Okay. Okey Ada lagi ada grup lain. Thank you, madam. Well. Madam, kiranya kesimpulannya apa yang kita tulis dekat intro tu kita kena buat benda yang sama dekat questionnaire macam tu kan. Kita kena cerita apa yang dekat intro tu. Bukan mau pergi cerita benda lain pula. Aku biru lah macam tu. Yang dekat intro sama dengan apa yang you cerita dekat questionnaire, sama dengan you cerita dekat conclusion. Sebab dekat questionnaire tu ialah dia punya result kan. Result yang result dia mesti sama dengan apa yang you cerita dekat conclusion. Cumanya intro dengan conclusion tu lain lah dia punya ayatnya. Sebab intro ni maksudnya harapan you. Macam tu lah kan. Bila you buat harapan you gini. Tapi conclusion berdasarkan apa result yang you dapat, memang conclusion dia betul-betul macam yang dikatakan dekat intro. Gitu. Faham tak? Faham. Ya Allah ya Tuhanku, dia punya flow tu. Gitu. Flow tu. Macam mana gaya kita nak bercerita? Gitu. Mesti santai je lah. Tak payahlah ambil ayat hebat-hebat. Tak payah. Kena orang kata tu berpijak di bumi yang nyata. Gitu. Faham tak? Faham madam. Ada lagi. Kalau boleh Riz buat ayat sikit. Saya dengarlah kalau petang ni atau malam saya hantar video. Ala-ala saya cerita sekali poin yang penting dalam kita punya meeting hari ni. Ya. Terima kasih Riz. Okey ke balik kampung tu? Duduk kat kampung okey ke? Okey je madam. Okey je. Orang lain semua duduk balik kampus balik ke kawan-kawan you yang dulu? Tak ada yang tak balik. Ada yang tak balik langsung lah. Ada yang tak balik langsung, ada yang kat kampus lah. Jadi maknanya classmate you all, maknanya pelajar AC Part 2 ni yang masih kekal dekat hostel sekarang berapa orang? Tolak saya, tolak seorang lagi, tinggal 5 atau 6 orang lah. Ya. Tu untuk kalau kelas kita sajalah. Ini yang kuat semangat memang langsung tak balik lah ni Memang kuat semangat tak balik ni. Langsung tak balik. Allahu Akbar. Salute saya. Okey Okey. So ada apa-apa lagi? Ada lagi grup? Meda. Ya. Sebelum kita hantar tu kan. Tu perlu tak kita buat acknowledgement ke? Boleh nak buat, boleh je. Boleh nak buat. Boleh, tak ada masalah yang tu. Nak buat jadi macam mana pun. Standard lah, standard report kan. Tu tak ada masalah, boleh tambah je. Ada lagi? You all sibuk tak sekarang ni? Ada banyak test? Boleh kata macam tu lah. Sebab tu you nampak sebab apa saya settlekan test awal-awal kan. Sebab itulah. Sebab saya tak nak, saya tahu dah hujung-hujung ni memang ya Allah kesian student. Saya tahulah. Sebab tu saya ambil inisiatif, siapkan awal-awal you punya ni. Kurang-kurang tinggal projek tak apalah kan. Macam tu. Jadi kita punya ni pun insya-Allah. Okay, buatlah sekadar yang ni. Sebab ni pun 10% je. Okay, faham dah. Cuba je. Okay, ada lagi tugas? Ada lagi grup lain nak present? Madam, Ya. saya ni submit di 13 Macam mana Alia? submit assignment ni. Maksudnya bila? Madam ada bagi? Bila? Tak ada. Due date. Due date ya. Kalau saya beli due date kan, payah budak. Siap, kalau siap minggu depan hantar je lah.
Kalau tak siap lagi minggu depan pun saya beri lagi minggu awal minggu selagi ke. Macam tu lah. So Okay, ambil masa dekat-dekat nak siap dah tu kan. Saya beri minggu depan. So, maknanya selewat-lewatnya Khamis minggu depan. Kalau tak siap lagi pun, you ambil lah awal-awal minggu satu lagi ke. Minggu depan dah minggu ke-12 kan? dah minggu 12. Gitulah. Kiranya due date dia antara hujung minggu week 12 dengan awal minggu 13. Ya. Antara awal lagi bagus lah sebab lepas tu kalau boleh you all kenalah buat juga revision, kena buat pembetulan test semua tu kan. Saya harap you all buat untuk pembetulan test pula lepas ni, concentrate untuk persediaan final. Gitulah. Okey, ada lagi? Saya harap okey lah semua semua grup dah ni lah saya harap Tak ada dah. Ada tak lagi grup yang belum tunjuk yang sangat ketinggalan Riz? Buat masa ni tak ada lah kot. Rasanya yang last grup yang sekarang ni je lah, yang masuk ni je lah yang tinggal. Jadi yang repeaters macam mana? Senyap je? Tak apalah repeaters tu saya harap dia orang dah ada pengalaman selepas dah. Rasanya lah. Riz pasal repeaters ni. Saya tahu repeaters pun tak pernah kontak saya. Saya pun tak pernah kontak dia orang. Okey, tak apa. Yang penting you jagalah kebajikan, tanyalah dia orang yang satu batch dengan you ni Baras. Okey Baras Okey, Baras. Ada lagi soalan nak tanya? Rasa tak ada dah, madam. Okey. So good luck all of you, try your best. Ada siapa yang stres ke? Tak ada pula rasanya. Ya. InsyaAllah dia masuk semester kedua dah tak? Stres tu biasa lah tu. Yelah betul dah jadi kena pandai manage tak? Kena pandai manage lah. Ya betul So saya harap semua orang okey. Ada yang ada masalah kewangan ke, contohnya siapa ada masalah kewangan nak post tak ada duit ke, boleh PM saya nanti you beritahu kawan-kawan you Okey, madam. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya link group ni. Okey, madam. Thank you,